Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan ayat yang ke-94 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucapkan dua kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta bendanya yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua terlebih dahulu, dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati akan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam kita telah lihat bagaimana atau apakah sebab nuzul ayat ini, yang menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang Islam atau tentera-tentera muslimin daripada sikap terburu-buru sehingga menyebabkan mereka mengambil kesempatan di atas kemahuan mereka kepada apa yang ada pada orang lain, iaitu harta dan sebagainya, sehingga mereka sanggup membunuh orang yang menunjukkan bahawa dia telah beriman atau dia telah masuk Islam, atau menyampaikan ucapan salam yang menandakan dia telah memeluk Islam, dengan dakwaan bahawa orang itu hanya inginkan keselamatan dan bukan ingin memeluk Islam dengan seikhlasnya. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam potongan ayat, tabtaguna 'ardal hayati dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah. Perbuatan itu dilakukan kerana kamu inginkan
Ibtigha bermaksud at-talabus syadid, kemahuan yang begitu besar, kemahuan yang membuak-buak terhadap aradul hayatid dunia, terhadap mata benda dunia, perhiasan dunia. Dan disebutkan oleh Allah Ta'ala perhiasan dunia sebagai arad kerana ia walaupun sebanyak mana jua pun, ia adalah sesuatu yang musnah, sesuatu yang tidak kekal, kerana perkara yang arid itu adalah tidak kekal sama sekali. Sementara kalimah maghanim jamak kepada maghnam, dan ia merujuk kepada ma yu'khadhu min malil adu, sesuatu yang diambil daripada harta musuh. Maka ini bermaksud hendaklah kamu melakukan penyelidikan atau penyiasatan untuk memastikan dan tidak terburu-buru dalam perbuatan kamu maupun perkataan kamu, tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberikan ucapan salam kepada kamu atau orang yang menuturkan dua kalimah syahadah bahawa ia tidak beriman, bahawa ia melakukan perkara itu semata-mata kerana taqiyah, berpura-pura, dan kemudian kamu mengambil keputusan untuk membunuhnya. Hal apa yang kamu inginkan ialah perhiasan dunia yang ada padanya, harta yang banyak yang ada padanya. Semua itu adalah sesuatu yang musnah, sesuatu yang tidak kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara ini dan pendekatan ini sama sekali bertentangan dengan iman yang benar, berlawanan dengan jihad yang ikhlas. Maka siapa yang inginkan perhiasan dunia, kesempurnaan, kemewahan dunia, hendaklah ia meminta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana perbendaharaan Allah tidak akan habis selama-lamanya, pemberian Allah tidak ada hadnya. Maka janganlah ia mencarinya dengan cara melakukan perbuatan yang melampau terhadap orang yang menzahirkan keislamannya, atau orang yang mencari, atau orang yang menunjukkan tanda perdamaian kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perlu kita fahami bahawa potongan ayat ini membawa maksud bahawa tindakan seumpama ini adalah tindakan yang sama sekali tidak sesuai atau tidak selari dengan keimanan yang sempurna dan berlawanan dengan objektif jihad fi sabilillah itu, iaitu meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertujuan untuk menarik seramai mungkin manusia kepada dakwah yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam potongan ayat fa'indallahi maghanimu kathirah, sedangkan di sisi Allah itu adanya harta yang begitu banyak, sebagai suatu alasan terhadap larangan tersebut. Seolah-olah Allah berfirman, janganlah kamu lakukan apa yang kamu lakukan, iaitu membunuh orang yang mengucapkan salam kepada kamu semata-mata kerana hendakkan hartanya, sedangkan kamu tahu dan kamu sedar bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai perbendaharaan yang begitu banyak. Allah Maha berkuasa untuk menjadikan kamu kaya raya dengan kurniaannya. Maka pergilah kamu meminta kepada Allah, mohonlah kepadanya, dan ikhlaslah kamu dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya Allah berfirman lagi, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Satu lagi alasan daripada Allah Ta'ala untuk menegaskan mengapa Allah melarang perbuatan tadi, iaitu kamu wahai orang-orang beriman dahulunya, mana sebelum ini, sama seperti orang yang mengucapkan salam kepada kamu. Kamu di awal Islam kamu dahulu tidak akan dapat dikenali dalam kalangan manusia dengan keislaman kamu, melainkan dengan mengucapkan dua kalimah syahadah.
melainkan dengan perbuatan mengucapkan kalimah Assalamualaikum. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya mengurniakan kepada kamu, iaitu menerima kamu sebagai orang Islam dan memelihara nyawa kamu dan harta kamu dengan sebab perbuatan yang menunjukkan kamu telah pun menjadi seorang Muslim. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menempelak dengan menyatakan bagaimana kamu dahulu dipercayai keislaman kamu dengan ucapan salam, dengan kalimah, dengan syahadatan yang kamu ucapkan. Begitu juga mereka yang kamu bunuh itu, ia juga mahu dipercayai keislaman mereka dengan ucapan salam yang dilontarkan, dengan dua kalimah syahadah yang dituturkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengulangi perintahnya lagi dengan mengucapkan fatabayyanu, bermaksud sekiranya begitu keadaannya, maka hendaklah kamu melihat dan memeriksa dengan sebenar-benarnya nikmat Allah ke atas kamu, dan teruslah bersyukur dengannya. Lihatlah keadaan orang lain seperti mana keadaan kamu dahulu. Terimalah zahir dan luaran manusia tanpa kamu melihat ke dalam hatinya, dan janganlah kamu mengeluarkan hukum dan ketetapan ke atas mereka, melainkan setelah kamu melakukan at-tabayyun dan at-tathabbut, melakukan penyiasatan untuk mendapatkan kepastian dengan kebenarannya. Dan janganlah kamu menghunuskan pedang-pedang kamu di muka-muka mereka, atau janganlah kamu membunuh mereka tanpa kamu pastikan bahawa mereka tetap dalam kekufuran dan pemusuhan dengan kamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha menyelidik akan perkara-perkara yang terperinci atau perkara-perkara yang tidak terperinci. Allah lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu dan apa yang kamu nyatakan. Sesuatu itu tidak terlepas daripada pengetahuan dan penyiasatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastinya Allah akan menghisap kamu berdasarkan apa yang kamu lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengambil daripada ayat ini beberapa istinbat hukum. Antaranya, orang kafir apabila ia mengucapkan dua kalimah syahadah, maka haram hukumnya untuk membunuhnya. Ia telah berpegang dengan pegangan agama Allah, dengan pegangan Islam, yang pada masa yang sama akan menghalang daripada atau memeliharanya dan hartanya serta keluarganya. Dan begitu juga hukum yang dapat diambil oleh para ulama ialah wajib bersikap atau wajib mengambil tindakan menyiasat atau memastikan sesuatu dalam hukum dan dalam apa jua kata-kata yang dilontarkan, dan diambil manusia itu akan apa yang ia zahirkan, sehingga dipastikan sebaliknya atau selain daripada apa yang dizahirkan itu. Dan mungkin antara pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah bagaimana sukarnya untuk mengikhlaskan diri daripada dirosakkan oleh pengaruh dan godaan dunia. Sedangkan ketika itu umat Islam atau para sahabat Nabi dalam keadaan berjihad fi sabilillah, dan mereka telah diuji Allah dengan situasi ini. Dan ia juga memberi pengajaran kepada kita bahawa apa jua yang kita lakukan, apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah, lakukanlah dengan seikhlas hati, dan janganlah keduniaan itu merosakkan amalan kita sehingga tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli
Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.